Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Zamri, nombor matrik 054005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huaida Alia Hilmi binti Kamarudin, nombor matrik 054242. Hi, my name is Asma binti Aznan. My matric number 054025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurain Akilah binti Zulkifli, nombor matrik 054124. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Raja binti Idrus. Nombor matrik saya 054065. Saya daripada Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat Semester 6. InsyaAllah dalam video kali ini kami akan membentangkan sebuah sistem yang dinamakan Mobile Store yang dibangunkan oleh kami sekumpulan pelajar daripada Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat. Sistem Mobile Store ini menyediakan perkhidmatan pembelian telefon pintar secara atas talian melalui sistem laman web yang telah kami bangunkan. Objektif sistem ini adalah untuk membangunkan sebuah sistem pembelian telefon secara atas talian dengan lebih interaktif. Seterusnya, mereka bentuk sistem berkesan dan mesra pengguna dengan menampilkan desain yang menarik dan simbol yang telah dikenali. Seterusnya, menguji keselamatan dan keberkesanan sistem untuk memastikan sistem ini berfungsi dan dapat digunakan. Terdapat 5 skop kerja utama di dalam projek ini, iaitu yang pertama, membangunkan cadangan projek iaitu proposal, di mana ini meliputi segala perancangan awal projek berdasarkan tajuk yang kami pilih. Yang kedua, bermulalah pengagihan tanggungjawab di mana setiap ahli kumpulan berganding bahu untuk melaksanakan projek ini dengan sebaiknya. Kemudian yang ketiga, kami menghasilkan carta menggunakan OOAD tools untuk menghasilkan gerak kerja yang lebih efisien. Carta-carta yang terlibat antaranya use case diagram, class diagram, interaction diagram, state diagram, component and deployment diagram. Setelah selesai menghasilkan 6 carta tersebut, kami melakar prototype. Prototype ini sangat penting untuk menampakkan gambaran awal sistem tersebut. Lakaran ini melibatkan proses CRUD iaitu create, retrieve, update dan juga delete. Dan yang terakhir, kami mempersembahkan video demo untuk menerangkan projek secara lengkap dan padat tentang projek ini. Start from the customer. So, customer ni akan pergi ke order item, nak order barang daripada sistem kita tu. So, it include the check stock. Maksudnya, tengok kalau barang tu ada ke tak. So, kita kena check stock dulu. And stock tu akan terus pergi ke admin. Lepas dah order item tu akan terus pergi ke admin. So next is customer ni akan make payment and terus fill the form. Kiranya ada fill the form, address, payment semua tu lah. Macam tu. So kat sini make payment ni kalau ada dua je, sama ada dia buat payment ataupun dia cancel payment. Dah make payment tu akan include sekali dengan view item. So mesti kita tengok dulu barang tu okey ke tak semua kan. Okay. Dah fill the form akan pergi terus dekat admin. Also the display product and it is extend with the update product. So ini pun akan pergi dekat admin. So kita nak tengok dulu barang tu, produk tu kualiti dia ke tak, jenama, harga dia sesuai tak, berbaloi ke tak, macam tu. So lastly the supply stock. Supply stock ni akan terus pergi ke supplier sebab dia nak supply barang tu lah, ada ke tak. Beza admin dengan supplier ni, admin lebih kepada orang yang control sistem tu. Orang control sistem atasan tu. The class diagram of our system, which is it has a user, a customer, address, order, shopping cart, item and also product. So from the customer, we should have the username, password, address, we can also change email and change password, also update cart, purchase and also update status. Update status means dia punya barang tu dah sampai ke belum,
update cart, barang yang di add to cart, apa benda semua tu macam. Okay, so from customer, bila kita beli barang, of course kena ada address, nak hantar kat mana, nak delivery kat mana. So kat situ kena ada address, a street number, city and also country, which country customer tu semualah, and order. Customer mesti nak tahu order ID and order date, bila barang tu akan sampai, order ID barang tu, nak check nama tracking. And the shopping cart from the customer, the customer nak purchase barang apa, and the item, ada quantity and price. Contoh iPhone, price 4,000 kan. Okay, then the product, the description, the price of the iPhone, and also its manufacturing from what. Seterusnya, interaction diagram. Interaction diagram mempunyai dua jenis, iaitu sequence diagram dan juga collaboration diagram, atau juga dikenali sebagai communication diagram. Dalam projek kami memilih collaboration diagram yang mempunyai 4 elemen penting, iaitu objek, aktor, link dan juga message. Dalam sistem kami, iaitu sistem pembelian telefon pintar atas talian, kita dapat tahu yang mana aktor itu ialah customer. Customer boleh melihat produk jenama telefon pintar itu melalui produk katalog. Customer juga boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai telefon pintar itu melalui product page. Kemudian jika dia berminat, dia akan terus add to cart. Dan jika dia tidak minat, dia akan remove from the cart. Jika dia ada confirmation untuk pembelian tersebut, dia akan isi maklumat, iaitu isi personal information untuk pembelian dia. Kemudian dia akan terus ke order controller yang mana untuk confirm order. Dan langkah terakhir ialah order. Order yang mana dia akan terus bayar. Itu adalah flow sedikit tentang collaboration diagram. Seterusnya, state diagram. State diagram adalah diagram dinamik, iaitu antara salah satu UML diagram. Di dalam sistem ini, terdapat 3 kategori yang terlibat, iaitu customer, website atau sistem ini sendiri, dan supplier. Bila start, customer perlu login website, masuk ke website, dan website akan memaparkan main menu, iaitu katalog-katalog telefon. Dan customer perlu memilih produk yang mereka inginkan dan add to cart, dan seterusnya website akan memaparkan kad customer itu. Seterusnya customer perlu memasukkan jumlah yang mereka inginkan. Seterusnya mengisi maklumat pelanggan bagi proses penghantaran dan bolehlah membuat pembayaran. Dan seterusnya sistem akan memaparkan bahawa order customer itu telah pun berjaya dan dia dapat diakses oleh supplier. Itu sahaja. Baik, seterusnya ialah komponen diagram. Komponen diagram merupakan juga salah satu diagram pada UML yang menghubungkan komponen pada sistem yang terjadi di antara sistem. Komponen diagram juga digunakan sebagai framework sistem bagi memberi kemudahan terhadap pengelolaan dan juga perawatan sistem. Komponen diagram ni adalah untuk source code, iaitu interface, gambaran untuk interface untuk sumber kod. Yang terakhir ialah deployment diagram. Dan di sinilah kita dapat lihat secara keseluruhan architecture, apakah infra yang ada dan juga network. Contohnya, ada nodes dekat sini sama seperti komponen diagram. Cuma ada simbol dan notifikasi yang berbeza sedikit. Jadi, apa yang saya dapat simpulkan daripada diagram ni ialah application dan juga apa yang ada di dalam database server, terdapat 2 table, iaitu table customer dan payment. Hubung kait application ini dengan database server, ada communication secara TCP/IP, iaitu Transmission Control Protocol ataupun Internet Protocol. Seterusnya, saya akan menerangkan seberingkas mengenai website yang telah kami lakukan. Di sini adalah muka utama ataupun
bahagian home bagi website kami. Okey, di sini ada nama iaitu nama mobile store iaitu nama website kami sendiri, dan di sini ada home, product, about dan contact. Okey, di sini juga ada button shop. Shop now ni adalah button untuk user pergi kepada produk yang ingin dicarilah. Dia sama ada boleh klik pada shop now ataupun produk. Okey. Ini adalah contoh-contoh design yang kami buat pada muka awal, dan di sini adalah feature produk di mana contoh-contoh telefon yang terdapat dalam website kami. Okey, di sini juga adalah design bahagian footer. Baiklah, terlebih dahulu kita pergi kepada pembahagian about dulu. Okey, ini adalah pada pembahagian about. Okey, di sini adalah mengenai our team members, yang di mana di sini terdiri kepada 5 orang. Yang pertama adalah Huaidah Haliah Hilmi binti Kamaruddin sebagai project leader bagi projek kami, dan saya iaitu Raziah binti Idrus sebagai sistem analisis 1, Nurul Aisyah binti Muhammad Zamri sebagai programmer 1, dan Asma binti Aznan sebagai sistem analisis 2, dan terakhir sekali adalah Nur Ain Akilah binti Zulkifli sebagai programmer 2. Okey. Ini adalah sedikitlah mengenai our team members. Seterusnya kita pergi kepada kontak. Okey, di sini memaparkan mengenai contact us, di mana di sini ada nama iaitu nama mobile store holding dan nombor telefon, address dan email. Okey, bila kita tekan button go back, dia akan pergi semula kepada bahagian paparan utama website. Baiklah, seterusnya kita kepada bahagian produk, di mana produk yang terdapat di dalam website kami. Baiklah, di sini adalah paparan untuk produk di mobile store. Di dalam website kami memilih 3 jenis jenama telefon iaitu Apple, Samsung dengan Vivo. Okey. Di sini juga ada bahagian add to chart di bawah ni. Contohnya seperti user ingin membuat pilihan Vivo Y12S. User boleh klik add to chart dan dia akan terpapar di sini berserta harga, kuantiti dan total. Contoh lain, customer nak beli Samsung. Dia akan tekan add to chart dan akan automatik akan ada di bawah juga, dan total juga terpapar di sini. Contohnya, user ataupun customer ingin membeli lebih daripada satu, mereka boleh klik di sini dan automatik dia akan berubah nilai total di sini juga. Okey. Sekiranya customer atau user tidak menjadi untuk membeli sesuatu barangan, mereka boleh remove di sini sahaja, hanya klik tekan button remove. Okey. Untuk membuat pembayaran, customer perlu tekan button purchase. Okey, apabila tekan button purchase, dia akan pergi kepada bahagian payment. Okey, mari kita tekan bahagian purchase. Baiklah, selepas daripada kita purchase item yang kita mahu, user akan terus pergi ke bahagian billing address, iaitu user hendaklah melengkapkan bahagian name, telefon number, address dan email. Sebagai contoh, kita letak Hanis binti Abu. Nombor telefon dia adalah 01929875. Okey. Contoh address Baswedan Terengganu. Email dia kita letak sebagai hanis@gmail.com. Okey. Selepas user dah penuhkan ataupun sudah melengkapkan segala isi data, kita hendaklah continue to check out untuk payment yang seterusnya, dan segala maklumat ini akan masuk ke dalam localhost iaitu database mobile store. Okey, kita terus dulu kepada continue to check out. Kita tengok dulu pada bahagian database. Okey, kita refresh dulu.
Baik, dari sini kita tengok segala data tadi telah direkod. Tengok iaitu Hanis Mirabu sudah ada di dalam database Mobile Store. Seterusnya kita pergi pada bahagian payment. Baiklah, selepas daripada dah buat billing address semua, dia akan terus kepada page iaitu payment, iaitu page yang terakhir untuk membuat pembayaran. Okey, customer perlu letak name on card, contohnya Bank Islam, dan credit card number 102020. Okey, so kita perlukanlah isi expired card dengan selection card, contohnya 0334, and then selection card kita letak 678. Okey, apabila dah kita tekan submit payment, dia akan terus kepada main page utama dan semua data ini akan masuk ke dalam localhost iaitu database Mobile Store. Okay, kita submit payment and then kita pergi ke localhost, kita refresh. Okey, di sini kita dapat lihat data yang kita masuk tadi sudah masuk iaitu Bank Islam. Okey, maka dekat sini maka berjayalah satu sistem itu. Okey, saya rasa sampai sini saja untuk penerangan sistem kami. Sekian, terima kasih daripada saya.